ambil isi cerita tu, hikmah cerita tu. Apa dia? Kata sang guru yang di rumah tu, si wali tu kata beginilah. Kau tak dapat cari apa-apa kat rumah aku, sebenarnya senang je. Kau pasti ada. Kau akan bawa balik. Aku tak nak biarkan kau masuk rumah aku, kau keluar kosong. Syarat kau ikut je aku dulu. Pergi ambil wuduk, solat. Yang mangkuk ayun 2 orang ni pula, ikut pula. Dia pergi wuduk semua, dia solat. Pasal janji harta. Harta Ismail ular raja, aku kena ada juga. Dia duk kira itu je. Janji, dia tak kira tuan-tuan. Yalah, macam virus corona datang ni lah kan. Sampai orang Cina di Cina tu ada viral bagaimana mereka pun nak ikut orang Islam semayang. Sebab apa? Manusia ni, bila dia dah kena ujian daripada Allah, dia tak kira mana barrier agama, dah tak kira dah. Yang penting nampak okey, itu aku ikut. Dia dah kalang kelibut. Yang ini bukan. Yang ini nampak harta aja. Dan memang tuan rumah kata nak syarat, ikut aku dulu. Mereka pun ikut tuan-tuan. Ikut tuan-tuan, semayang 2 rakaat. Bila semayang 2 rakaat, ikut-ikut tuan-tuan. Lama-lama tuan-tuan, tuan rumah dah berhenti semayang. Yang 2 orang ni terus asyik dalam semayang tuan-tuan. Allah. Rupanya apa? Waktu sujud terakhir itu, dikatakan bahawa si wali Allah ni berdoa dalam sujud kepada Rabb, ya Allah, 2 insan ni datang dalam masuk rumah aku nak cari sesuatu. Ya Allah, kau janganlah biarkan dia pulang tangan kosong. Kau bagilah dia sesuatu, ya Allah. Allah bagi dia nikmat bersolat, tuan-tuan puan-puan. Subhanallah. Itu hikmah. Macam Nabi tadi, Nabi tak kata berhenti semayang terus. Hikmah. Tak apa hang semayang terus. Sekali tengok Saidina Ali ada duduk sebelah. Bila Saidina Ali ada duduk sebelah, tiba-tiba Saidina Ali ni orang yang mantap, tuan-tuan puan. Bukan mantul, mantap. Saidina Ali kata, ya Rasulullah, sungguh sebenarnya aku boleh khusyuk daripada awal sehingga akhir solat. Subhanallah. Ali duk habaq nak bagi motivation kepada sahabat tadi. Kalau begitu yang Ali kata engkau, ya Rasul, kata Nabi, kalau begitu yang Ali kata engkau, macam inilah. Kau solatlah 2 rakaat, insya-Allah aku hadiahkan kau 2 jubah. Satu warna putih, satu warna hitam. Sila bersolat. Tuan-tuan perempuan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, waktu dalam rukuk dia katakan, waktu rukuk tu, rukuk yang kedua tu, dia dah start terlintih. Jubah putih pun cantik lah. Jubah hitam pun okey lah. Bila dia habaq ni, lepas salam dia terus bagi tahu kat Rasulullah, ya Rasulullah, betul Rasulullah, jubah tadi mengganggu kekhusyukan aku di dalam solat. Allahu akbar. Ni yang kata khusyuk tadi. Ada Nabi nak habaq tu lah. Nabi nak habaq yang tu. Maknanya bukan senang nak khusyuk. Ada cerita dia, tuan-tuan. Nak bagi tahu muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam satu riwayat lain ada kata binatang kata pada Saidina Abu Bakar. Wallahu alam mana yang kena lah, tapi nak ambil hikmah cerita ni. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apapun siapapun sebelum solat sepatutnya bila orang kata habis ustaz duk abang tadi ada as-solatu lizikri. Kalau solat itu dalam fiqh, kalau lizikri ni dalam peringkat tasawuf, macam mana kita nak buat? Sebab itu sebelum solat sudah ada gerak hati. Hati itu nak menuju ke tempat solat. Ini boleh diimplementasikan kepada ibadah lain. Maksudnya, 2 bulan lagi nak puasa, kita berdoa sekarang. Allahumma, apa doa dia tu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mengapa doa ini diutarakan start masuk bulan Rajab? Pasal, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan perempuan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Maknanya, hati ni dah bercakap dah nak masuk Ramadan pada bulan Rajab. Ini kata puasa sebelum puasa mulut ulama tasawuf. Ini kata solat sebelum kamu bersolat. Paling tinggi makam dia mati sebelum mati. Ai payahlah ustaz, kita tak rasa mati lagi. Memang pun. Mati sebelum mati ni tuan-tuan.
Macam mana kita nak cakap mati sebelum mati? Ustaz, kita belum mati. Memang belum mati. Tapi hang sehari-hari mati sebenarnya. Kok mana pula aku mati, Ustaz? Cuba hang tidur. Balik sekarang terbongkang tidur kita kan. Duit berjuta di dalam bank. Ada kita fikir? Tak fikir. Orang curi ke, orang buat rasuah ke, orang nak bubuh riba apa, orang tak kira. Sebab kita tidur. Cantik tidur. Bini kita cantik, kita tidur. Lantaklah orang nak pelari bini aku ke, orang nak buat dajal dengan bini aku tak kisah. Pasal apa? Pasal dia tengah tidur, dia tak ada kuasa. Dia seorang ahli silat ataupun seorang pawang, bomoh terkenal, bomoh isketan bola. Tiba-tiba dia bukan mati, dia bukan meninggal, dia tidur. Dia tidur, orang boleh buat naya tak ke dia? Bukan kata dia, Undertaker ahli gusti negara tu pun, dunia tu pun, kalau dia tidur, orang boleh bunuh dia, orang boleh sakiti dia. Pasal apa? Sebabnya kerana dia tidur. Tidur itulah ulama-ulama kata mati kecil. Mati kecil. Sebab kita tak ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada kuasa. Tidur. Ni dengar ceramah ni. Ni ceramah ni. Kalau makhluk tu mai tu, hang buat macam mana pun dia tak boleh. Dia rindu je. Tak boleh tahan lah. Tu makhluk tu. Tu yang sandak dinding sedap sikit. Kan? Sebab itu ulama-ulama dulu kata, kalau kita dalam majlis ilmu, sunnah bagi kita, bila kita rasa mengantuk, kita kapit rapatkan dua lutut kita macam orang tarik tu. Aku nak buat payah lah, aku duduk ni. Tapi macam duduk, duduk macam tuan syekh kita. Dah tu kapit. Itu memang sunnah. Tapi jangan orang buat. Tapi kalau saya pergi Mekah, saya duduk tengok, yang banyak buat ni, orang-orang India dengan Pakistan. Orang tua-tua. Duduk tepi jalan, duduk macam tu. Tak nak orang tu. Dia kontrol. Sebenarnya, majlis, kalau kita tengok kita dalam datang makhluk nama mengantuk ni, kita kena buat begitu. Kita kena buat begitu. Wallahu'alam. Baik. Jadi maksudnya di sini, muslimin rahimakumullah, sebelum solat, maksudnya, tadi bab mati tadi tak selesai lagi. Mati tu, mati kecil tu, umpama kita, matilah. Sebab mati, sebab itu Nasir Bilal Khan pernah sebut kat aku. Kenal Nasir Bilal Khan? Tok Adi. Ini seorang penggali kubur yang memang sentimental. Satu dunia tak boleh cari orang macam Tok Adi. Kubur dah berasap, ular dah keluar, macam-macam ulat dah keluar daripada liang lahat. Dia tenang aja. Kita berdoa ajalah. Astaghfirullah. Cukup tenang dia ni. Dia pernah habaq kat aku dalam satu forum. Dia kata, Ustaz tahu, kerja yang paling mulia adalah tukang gali kubur. Pasal apa Syekh kata gitu? Sebab dia bekerja dengan orang mati. Orang mati ni, dia tidak ada hasad dengki. Dia tidak ada apa-apa naluri perasaan kepada kita. Jadi kalau orang hidup, kerja untuk orang mati, lillahi ta'ala. Itu betul. Itu pun ada juga di Kuala Lumpur baru-baru ni. 2 minggu tukang gali kubur mogok. 2 minggu. Kubur tu terbuka macam tu je. Jenazah-jenazah terpaksa dibawa ke qaryah lain. Sebab 2 minggu dia orang ni tak tahu pasal apa, tak bayar gaji ke apa, aku pun tak tahu, Wallahualam. Itu pula kes dia baru ni di Kuala Lumpur. Saya tak nak cerita di mana lah. Tapi sebab itu aku sama-sama mentalkinkan yang ni seorang sepupu yang meninggal dunia dan akan dimasukkan ke liang lahat. Di situ nasib baik arwah ni orang yang begitu mesra dengan remaja-remaja, rambut panjang, yang pakai gelang semua. Tapi dia baik, dia bawa orang tu pergi sembahyang, ajak orang pergi solat masjid. Lah yang gali kubur dia, pasal penggali kubur dah mogok 2 minggu. Rezeki dia juga nak masuk ke dalam liang lahat tu. Inilah geng-geng rambut panjang ni lah yang tolong pergi cangkui. Sebab itu hampa jangan duk marah-marah sangat geng-geng rambut panjang ni. Bakar nampak senyum, bakar nampak rambut panjang macam tu. Kadang-kadang hak kita maki itulah depa tolong kita.
Astaghfirullah. Jadi maksudnya tuan-tuan, bila kita tidur tadi, bila kita tidur tu, kita tak boleh buat apa-apa. Itulah maknanya kata ulama-ulama yang mengajar bab hakikat ni, dia kata itulah penyerahan diri kepada Allah. Tidur tu penyerahan diri kau kepada Allah. Macam mana nak buat tu dalam solat? Tu cerita dia. Tak boleh kan? Sebab banyak gangguan-gangguannya, masyrul tuan-tuan. Kita banyak kacau. Tapi tidur, siapa boleh kacau? Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, Imam Asy-Syafi'i sebut bahawasanya niat di takbiratul ihram. Betul? Betul. Belajar dalam kitab Daud Al-Fatani pun, Minatul Musalli, lafazkan qasad ta'arud ta'yin itu banyaklah ulama-ulama bahas benda ni, kan? Tapi qasad ta'arud ta'yin ni, ini waktu nak belajar sembahyang. Tapi besok dah tua-tua, takkan nak qasad ta'arud ta'yin lagi tuan-tuan puan. Benda tu dah sebati patutnya dah. Tu yang kata solat sebelum solat. Baru nak fikir mana qasad, mana ta'arud, mana ta'yin, memang pening kat situ lah tuan-tuan puan. Tu yang usolli, Pak Arab sebelah. Pak Arab dengan usolli ni sahaja aku sembahyang. Yang kita duk usolli, Pak Arab kata, dia tak dengar, sahaja aku sembahyang. Ya Allah Syekh, nak sembahyang lah. Sampai tahu dulu. Pasal apa? Gangguan. Kerana apa? Kita belum bersolat sebelum ke pentas solat. Tu cerita. Saya nak ajar diri saya ni. Semua nak mati dah ni. Takkan nak bawa solat yang kualiti yang macam dulu. Allahu Akbar. Sebab itu Imam Syafi'i kata niat di takbiratul ihram betul. Tetapi lepas takbiratul ihram itu, apa nak dibuat? Ke apa nak dikata? Lepas takbiratul ihram tu, Allahu Akbar. Kita pun baca lafaz doa iftitah kan? Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah wa bihamdihi. Kita baca. Tetapi itu baca. Gerakan hati kita apa dia? Kemana perginya? Selari dengan apa yang dia kalamkan. Persoalan inilah yang dikatakan oleh ulama-ulama bahawasanya kena ada wad'uhu khaufan wa tama'an. Ini kena ada lepas takbiratul ihram. Gapo dia tu ustaz? Wad'uhu khaufan wa tama'an. Dalam Quran dah sebut, hendaklah kamu berdoa, beribadat kepada Allah dalam keadaan hati kamu takutkan pada kebesarannya dan penuh mengharap rahmatnya semata-mata. Maknanya tuan-tuan dan puan, orang solat walaupun kita belajar hukum fiqh, tapi bila Allahu Akbar kadang-kadang menular ke tempat lain, rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, hati kita ini, qalbi kita ini tidak ingat nama Allah, sudah tidak ingat wujudnya Allah, sudah lupa sifat-sifat keagungan Allah yang maha segala-galanya. Kita lupa bahawa sifat-sifat kesempurnaannya hanya pada Allah. Kalau ada 4 perkara ini yang disebutkan tadi, wad'uhu khaufan wa tama'a, kita berdoa, kita beribadat pada Allah dalam hati kita takut pada kebesarannya, mengharapkan rahmat Allah semata-mata tuan-tuan. Zikir ni mana ingat. Zikir-zikir inilah yang akan mengkhusyukkan solat kita antaranya. Hopefully dia tak pergilah ke Tesco, Jaya Jesco, Zoo Taiping, pergi ikan besar mana, tasik mana petang ni nak mancing, dia tak pergi, insya-Allah. Sebab apa? Sudah nama Allah di dalam hati, sudah wujud Allah yang kita tahu, sudah sifat-sifat keagungannya yang kita tahu, maha segala-galanya. Setakat ikan talapiak besar dekat kolam tu wa'alah, setakat ni Allah maha segala-galanya. Setakat nak cerita mana keindahan, Allah maha indah segala-galanya. Kita letak maha tu Allah. Sifat kesempurnaan Allah semata-mata. Benda-benda atas dunia ni fake ada. Dunia ni fata morgana. Kita tahu benda tu. Sebab itu mudah-mudahan boleh fokus dalam solat kita tuan-tuan puan-puan. Sebab itu tasbih, zikir-zikir akan membantu tuan-tuan. Sebab itu kena mengajilah bab fiqh juga. Macam mana lafaz tasbih?
Ada orang, ya kita ma'rifatullah kan. Rasa ni, aku rasa. Nabi pun zikir. Kan? Tapi nak betul lah zikir dia. Kan ada disebut, Ustaz, khusyuk ni betul ke kita kena putuskan diri kita ni, alam kita dengan alam luar ni? Betul ke Ustaz? Kita kena buat lagu tu. Kalau itulah dikatakan khusyuk, mengapa Nabi mempercepatkan solat bila kedengaran bayi menangis? Bila ada orang-orang